Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar matematik tambahan 3/5 bab pembezaan. Pada awalnya, kita akan buat beberapa latihan tentang bab had sebelum kita pergi ke pembezaan ataupun hubungannya dengan pembezaan. Kita mulakan dengan contoh 2 dari buku teks. Kita lihat di sini, fx yang diberikan adalah fx equals to x kuasa 4 tolak x kuasa 2 bahagi x kuasa 2. Di sini ada dinyatakan bahawa x tidak tertakrif ataupun x tidak sama dengan kosong. Apakah maksud x tidak sama dengan kosong? Mari kita tengok dekat soalan A. F kosong, andai kita masukkan kosong dalam formula, maka dia akan memberikan nilai kosong bahagi kosong. So, apabila kita tekan kalkulator untuk nilai kosong bahagi dengan kosong, maka ini adalah tidak tertakrif. Andai kita tekan kalkulator pun, kalkulator akan menyatakan math error. Ada beberapa references menyatakan bahawa apa saja kita bahagikan dengan nombor, apa saja dibahagikan dengan kosong, adalah sama dengan infinity. Walau bagaimanapun, infinity adalah satu nombor yang tidak diketahui. Ia adalah suatu nombor yang sangat besar yang tidak diketahui. Maka oleh itu, apa sahaja dibahagikan dengan kosong, ia tetap tidak tertakrif. Okey. So, bagaimana pula soalan B? Had apabila x menghampiri kosong, fx adalah x kuasa 4 tolak x kuasa 2 bahagi x kuasa 2. Untuk perkara yang pertama, sepatutnya bila kita masukkan nilai, cara kita melakukan jalan kerja had adalah dengan memasukkan nilai had itu sendiri ke dalam setiap nilai x. Namun, andai kata kita melakukan perkara yang sama, untuk soalan B, sepatutnya kita juga akan mendapat jawapan seperti A. Tapi, bila kita melihat kepada graf, di sini jawapan untuk B, dia mempunyai nilai negatif 1. Bermaksud, apabila X sama dengan kosong, dia ada nilai negatif 1 di situ. So, bagaimana ini berlaku? Ini adalah graf fx. Dan apabila x mengkosong, y ataupun fx sama dengan negatif 1. Namun, apabila kita menggunakan had, ia sepatutnya tidak tertakrif. Sebelum kita lanjutkan lagi, mari kita tengok C dulu. Untuk soalan C, had x menghampiri 2, had fungsi dia adalah yang sama, x kuasa 4 tolak x kuasa 2 bahagi x kuasa 2. Maka di sini apabila kita masukkan nilai had ke dalam fungsi ini, perkataan had tidak lagi ditulis 2 kuasa 4 tolak 2 kuasa 2 bahagi 2 kuasa 2. Ini sama dengan 16 tolak 4 bahagi 4, ini sama dengan 3. Ingat apabila soalan itu melibatkan had, dan apabila kita masukkan nilai had itu, iaitu untuk soalan ini adalah 2, masuk saja ke dalam fungsi, maka had tadi tidak lagi ditulis. Dan ni kita boleh selesaikan seperti biasa dan dapat 3. Okey, kemudian kita akan pergi ke contoh macam mana kita nak lakukan B untuk mendapat nilai negatif 1. Sedangkan andai kata kita masukkan value seperti soalan C, sepatutnya soalan B akan juga menjadi tidak tertakrif seperti soalan A. Okey, mari kita buat soalan A. Contoh 1. Had x menghampiri 4, 3 tolak punca kuasa x bahagi x tambah 2.
So apabila kita masukkan nilai, X menghampiri 4, so apabila kita masukkan nilai X, maka dia dapat 3 tolak punca kuasa 4 bahagi 4 tambah 2. Ini 3 tolak 2 bahagi 6, so kita dapat 1/6. Namun B, soalan B, apabila kita ada soalan had, apabila X menghampiri 1, X kuasa 2 tolak 1, X tolak 1. Cuba kita lihat soalan ini. Dia seperti soalan yang sebelum ini, seperti soalan contoh 2 tadi, yang mana apabila kita masukkan nilai ke dalam X, pembawah dia akan menjadi sifar. Oleh yang demikian, kita perlu melakukan sesuatu kepada function dia, fungsi dia. Kita kena olah fungsi dia tanpa mengubah keadaan asalnya. Iaitu apa yang harus kita lakukan untuk soalan ini, kita perlu darab dengan nilai yang bernilai 1. Kenapa? Sebab apa saja nombor atau apa saja fungsi yang didarabkan dengan 1, maka dia akan dapat dirinya sendiri. Jadi dia tidak mengubah nilai fungsi ini apabila kita darab dengan 1. Namun kalau kita darab dengan 1 sahaja, ia masih tidak boleh menyelesaikan masalah kita. So kita terpaksa menggunakan 1 ini, namun 1 itu kita jadikan dengan, kita ubah dia kepada sesuatu yang membolehkan fungsi ini berubah. Contoh, kita boleh ubah 1 ni, kita boleh darabkan 1 ni boleh jadi 2/2, juga sama dengan 1. Ataupun kita boleh X tolak 1 bahagi X tolak 1, juga sama dengan 1. So untuk kes ini, bagaimana kita nak lakukannya? Kita tidak perlu mendarab. Kita hanya perlu faktorkan yang ini. Okey? Ingat tak? Ini bentuk apa? Ni A tolak B, A tambah B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi, yang ini kita boleh ubah jadi X tolak 1, X tambah 1 bahagi X tolak 1. So, apabila kita telah mengubah keadaan ini menjadi ini, maka sekarang kita boleh cancelkan dia. So, dengan menghapuskan kedua-duanya, maka seterusnya kita akan dapat X tambah 1. Jadi tidak ada lagi bahagi dengan kosong. Maka sekarang kita boleh masukkan nilai X ke dalam 1 ni, ke dalam nilai X. Ini akan menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey? Bagaimana pula nombor 3, C? Had X menghampiri sifar, X tambah 1 tolak 1 bahagi X. Okey, ini yang saya ceritakan tadi. Kita perlu mendarab dengan 1. Namun kita perlu memilih apakah nilai yang juga memberi maksud 1 tadi. Andai kata kita lihat di sini, kita boleh menggunakan ini. Kita katakan dia didarabkan dengan conjugate. Apakah conjugate? Yang ini. A tolak B, A tambah B sama dengan ni. So A tolak B adalah conjugate kepada A tambah B. A tambah B adalah conjugate kepada A tolak B. Jadi apakah conjugate-nya? Kat sini kita ini adalah A dan ini adalah B. Jadi kita sepatutnya darabkan dengan X tambah 1 tambah 1. So nampak tak? So ini A, ini B, ini B. 1 tambah 1 tolak. So oleh kerana kita perlu mendarabkan dengan 1, maka atas dengan bawah perlu sama. Okey. Seterusnya, had X menghampiri kosong. Yang tadi kita dah buat A tolak B
A tambah B, maka dia akan jadi A kuasa 2, X tambah 1, A kuasa 2. Tolak 1 kuasa 2 yang atas. Yang bawah, kita remain X tambah 1, tambah 1. So, bila kita selesaikan dengan atas tu, kita akan dapat had. Selagi kita belum masukkan nilai X, selagi belum selesai fungsi tu, kita jangan lupa tulis had ya. So ini akan jadi X tambah 1 tolak 1 bahagi X punca kuasa X tambah 1 tambah 1. Yang ini akan jadi X bahagi had X menghampiri kosong, X bahagi X tambah 1 tambah 1. Nampak tak kat sini kita boleh cancel. So ini akan menjadi had X menghampiri sifar 1 bahagi X tambah 1 tambah 1. So sekarang barulah boleh kita masukkan nilai X sama dengan kosong ke dalam fungsi. So 1 bahagi kosong tambah 1 punca kuasa tambah 1 sama dengan 1 per punca kuasa 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey?